Assalamualaikum. Bertemu lagi kepada para penonton sekalian yang masih setia dalam channel ini, Kisah Seramku ini. Kali ini kita akan menceritakan satu pengalaman saya dan pengalaman sahabat saya ketika kami membuat satu aktiviti yang dikatakan sebagai hiking, iaitu mendaki sebuah bukit. Tidaklah tinggi sangat, tapi bukit ini dia kira macam banyak pokok-pokok semak lah bukit ni, dan memang ada jugalah kawasan-kawasan yang telah dibersihkan ataupun dicantikkan oleh pihak kerajaan, tetapi ada satu tempat ataupun lorong yang masih belum dibersihkan, masih dalam keadaan banyak pokok-pokok yang terbiar, yang semak, dan kawasannya agak seram sikit, seram sikit. Jadi sahabat saya ni ingin sangat nak ke sana, ke tempat yang jarang dilalui oleh orang-orang lain. Biasanya orang buat hiking, rehla ataupun jogging di tempat tu setiap petang memang ramai, tapi sedikit sangat yang berani masuk ke lorong itu. Jadi sahabat saya ni, dia ni macam ingin mencuba apakah yang ada di lorong itu. Kenapa orang tak mau datang, ataupun kenapa orang-orang semua tak mau masuk tempat tu? Memang kita pun pernah terdengar kawasan tu kawasan yang menyeramkan, dan memang ada papan larangan di situ ditulis, dilarang untuk bersenam di sini, dilarang untuk masuk kawasan ini. Jadi pendek cerita, kawan saya pun mengajak saya masuk ke sana. Kami siap dengan biasalah kalau kita hiking ataupun rehla ni, mendaki bukit ni, biasa kita buat bekal lah, Yang bekal yang paling penting adalah air, kemudian sedikit kuih, untuk dimakan ketika letih, sambil minum makan kuih. Jadi kami sebenarnya bertolak sekitar pukul 8 pagi, selepas selesai kerja-kerja yang perlu dilakukan di rumah, maka kami pun naik ke bukit itulah. Peringkat awal ramailah orang juga naik ke bukit. Maklumlah hari Ahad kan, hari Minggu Ahad, ujung-ujung minggu ni ramailah orang yang datang untuk jogging kan. Ada juga yang bawa anak-anak. Jadi kami pun sama juga ikut dengan mereka. Cuma di hujung perjalanan tu ada satu simpang yang saya sebutkan tadi. Simpang ni memang dilarang masuk, tertulis papan tanda dilarang masuk. Tapi sahabat saya degil juga nak juga ke sana. Maka saya tiada pilihan lah, saya pun masuk lah. Dia kata, kalau awak tak nak ikut saya, bermakna awak ni jenis yang penakut dan bukan laki-laki lah. Begitulah kata. Saya ni pantang dicabar. Cabar begitu, saya pun yalah. Lagipun siang kan, bukan malam. Jadi penjalan kami pun masuk satu lorong. Bila kami masuk satu lorong tu, lorong itu walaupun siang tetapi dia jadi gelap kerana lorong itu ditutupi dengan pokok-pokok yang lebat, ataupun pokok-pokok jenis batang pokok ara lah yang lebat, menyebabkan cahaya matahari tidak boleh masuk semua. Artinya tempat itu seperti gelap, suram, Kemudian jalan lagi, kami teruskan perjalanan, dengarlah macam-macam bunyi. Peringkat awal saya terkejut sebab ada benda jatuh di depan. Saya dah mula takut. Kawan saya steady lagi. Saya kata, kamu tak dengar ke bunyi? Dia kata, dengar. Itu biasa, dia kata. Sebab tempat tu pun kadang-kadang ada juga bunyi jatuh tu disebabkan oleh buah-buahan, Contohlah pokok durian. Memang ada pokok durian situ. Dan bila buahnya jatuh, memang begitulah kan. Jadi kata kawan saya tu, mungkin itu buah pokok durian. Tak apalah. Saya pun tengok. Tiba-tiba jalan. Sudah jalan jauh ni. Kami pukul 8 masuk tu, lebih kurang kami tengok jam pukul 1 petang, jalan jauh dah. Saya kadang kawan saya, jom kita rehatlah sekejap. Pukul 1 petang ni. Rehat. Dan sambil minum air lah. Makan yang kami bawa bekal tu. Selesai kami minum, bawa bekal, dan saya tengok jam pun ini dah masuk waktu zuhur. Kan, saya dengan kawan saya, elok kita sembahyang lah. Kata kawan saya ni, saya tak boleh sembahyang sini. Kata kawan saya itu. Kenapa? Seluar saya kotor, bernajis, jadi saya tak boleh sembahyang. Kalau boleh kita baliklah. Saya kata okeylah, kita baliklah. Kalau boleh kita sembahyang di dekat penghujung di bawah
tempat bukit tu ada, memang ada surau lah, kami sembahyang. Waktu perjalanan pulang tu, itulah yang menyeramkan sikit. Ketika kami pulang, saya dan sahabat saya tak nampak jalan pulang. Kami tak tahu mana jalan tempat kami masuk tadi tu. Kami tak tahu, tak jumpa. Kami pusing kawasan tu, kembali juga kawasan tu balik. Pusing tempat tu, datang tempat tu juga balik. Saya pun heran sangatlah. Jadi saya kata dengan kawan saya ni begini, kenapa kita pusing-pusing ya kawasan ni juga? Okey, ni botol mineral yang dah kosong ni. Tadi ada air kan, kosong, kita letak sini. Sekarang kita keluar dari sini, kita tengok apakah kita kembali sini. Kita nak test ni. Jalan. Betul lah. Pusing situ juga. Astagfirullahaladzim. Saya pun dah mula takut dah. Kawan saya pun tadi yang berani tu pun dah mula takut. Petang dah ni, dah pukul 4 petang dah. Nak kata betul lah. Saya pun itulah bising lah, saya bising. Itulah engkau ni. Bising. Punca awak lah ni. Punca kau lah ni. Pusing tak sedar masa. Tadi jam 1, tak sedar masa. Dah pukul 4. Tak sedar masa ni. Kami tak sedar masa. Cahaya pun dah mula makin redup dah lah. Pokok banyak yang menutupi kawasan tu. Makin redup. Dalam keadaan kami begitu, tengah mencari arah, terdengar bunyi. Seperti orang berjalan. Terdengar. Pusing kanan tak ada orang. Pusing kiri tak ada orang. Pusing kanan pun tak ada orang. Apa ni? Kawan saya pun dah mula takut. Itulah saya kata. Saya ada cakap, jangan masuk sini, kau nak masuk juga. Sekarang macam mana? Dia kata janganlah. Ada kata janganlah. Kau tambah takutkan aku lagi. Saya kata tidak. Sekarang macam mana nak pulang ni? Macam mana nak pulang ni? Tak jumpa kami jalan tu, jalan balik tu. Padahal kami masuk tempat tu, tapi tak jumpa. Asal kami jalan kembali tempat tu. Maka saya teringatlah cerita orang tua-tua dulu. Saya pernah teringat semasa kecil, dia kata kalau kita masuk hutan tak dapat pulang, tak dapat keluar, bermakna mata kita telah dikelabui oleh satu makhluk halus di hutan itu. Mata kita telah dikelabui oleh makhluk halus di hutan itu. Saya tengok tu cerita arwah nenek saya tu. Jadi kata arwah nenek saya, dia tambah, apa yang perlu kamu lakukan ialah jangan takut, ya, biasa saja. Sebab kalau dia takut, makhluk halus tu makin mengganggu kita. Jangan takut. Kalau boleh baca Fatihah dan ayat kursi. Lepas tu kata nenek saya, arwah nenek saya, buka baju tu bagi terbalik. Kemudian jalan mundur. Maka saya pun beritahu kawan saya, ini petua nenek saya bagilah. Kalau kau nak ikut. Kalau tak. Pertama, kawan saya tu macam tak percaya. Takkanlah. Baca Fatihah, ayat kursi, buka baju, jalan mundur, dapat jalan pulang. Saya kata, terpulanglah kalau nak percaya. Tapi oleh kerana sudah tidak ada pilihan, maka kawan saya tu terpaksa ikut apa yang saya cakap. Maka kami pun tawakal, mudah-mudahanlah kami dapat jalan pulang, ya. Kami dapat jalan pulang. Jadi pendek cerita, kami pun bukalah baju, bagi terbalik baju tu. Ni memang nampak nampak hodoh lah, nampak apa? Yalah, baju terbalik. Tapi oleh kerana kami takut, tak ada pun perasaan macam lucu, tak ada. Sebab takut tu. Takut. Walaupun masih petang, tapi keadaan suasana dah gelap. Maka kami pun pakai baju terbalik. Kemudian baca Fatihah sekali dan ayat kursi. Perlahan-lahan jalan undur. Undur. Alhamdulillah. Ya Allah. Lebih kurang berapa minit kami jumpa jalan yang pertama kami masuk tadi tu. Syukur Alhamdulillah. Kami jumpa jalan tu balik. Ya. Sampai kami tak sedar baju yang kami pakai terbalik itu, sampai kami keluar tempat tu, kami heran kenapa orang ramai tengok kami lain macam ni. Semua pandang kami lain macam dan tersenyum, ketawa. Barulah kami perasan, subhanallah. Baru kami perasan bahawa kami sebenarnya pakai baju terbalik. Astagfirullahaladzim. Ini peristiwa ni seram pun ada, lucu pun ada. Maka kami terus bergegas, ya, ke bilik air untuk tukar pakaian. Cuma yang menyedihkan kami ialah begini ceritanya. Tadi kan niat kita untuk pergi balik tu untuk sembahyang zuhur. Sampai masuk asar kami tertinggal zuhur. Astagfirullah. Ya. Inilah akibat bila kita tidak ikut arahan, ya. Bila kita mengindah-indahkan arahan, papan tanda jangan masuklah.
Kita bukan orang yang hebat, bukan orang pandai, bukan orang yang pakar dalam bidang-bidang spiritual ni ataupun makhluk halus ni. Maka cerita ini masih saya ingat. Cerita ini lebih kurang tahun 90-an, ya. Bersama dengan kawan saya itu, dan kawan saya pun sekarang dah bekerja bagus, ya, dan sudah pindah daripada ini, ya. Jadi cukup itu untuk cerita seram kali ini. Moga-moga cerita ini menjadi education kepada kita sebagai pengajaran bahawa jangan cuba-cuba masuk di kuasa larangan. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum.